Okey, ini adalah penyelesaian bagi latihan soalan 2. Jom cuba 1.2. Soalan 2 tu dia minta kamu lengkapkan jujukan nombor yang diberi. Bila sebut jujukan, maksudnya dia memang ada satu pola khas dia. Pola maksudnya apa? Corak tetap lah. Misalnya ditambah 2, tambah 2, tambah 2, ataupun tolak 3, tolak 3, tolak 3. Macam tu pola. Boleh juga darab ataupun bahagi. Jadi kita tengok soalan A dulu. Kalau kita perhatikan, jujukan ini bermula dengan nombor 34, 28, 0, 16, 00. Kalau kita boleh tengok coraknya ni semakin berkurangan. Tapi berkurangan sebanyak berapa? Berkurangan itu pula adakah ditolak atau dibahagi? Okey, kalau berkurangan sama ada ditolak atau dibahagi. Macam mana kita mau tahu dia ditolak atau dibahagi? Kita tengok dia punya beza nombor. Kalau beza dia dekat-dekat, itu tolak. Kalau beza dia jauh sangat, misalnya daripada 110, lepas tu tiba-tiba satu angka, itu sangat jauh beza. Itu mungkin gunakan bahagi. Okey. Jadi kita perhatikan ni dulu. Dia mula dengan 34, nombor sebelahnya. Okey, kalau dia bersebelahan, dia senang je. Ambil nombor yang bersebelahan itu, kemudian ambil kalkulator, kira 34 tolak 28. Cari beza dia, 6. Okey, bila kita sudah dapatkan dia punya pola tadi, berkurang ataupun ditolak 6 daripada nombor sebelumnya, maksudnya dia akan, pola itu akan berterusan. 28 tolak 6 lagi dapat nilai ni. Kemudian tolak lagi 6 dapat 16. 16 ni tolak lagi 6 dapat nilai petak ni. Tolak lagi 6 dapat petak yang terakhir. Okey, kalau soalan B, petak pertama dan kedua dia tidak beri, tapi dia bagi dua nombor yang bersebelahan di tengah-tengah sini. Sama juga kalau kita perhatikan, nombor dia pun semakin berkurangan. 32, 16, 4. Okey, kita boleh cuba dengan tolak dulu. Kalau berkurangan kan sama ada tolak ataupun bahagi. Jadi kalau kita cuba dengan tolak, 32 tolak 16, kita akan dapat beza 16. Dia berkurang sebanyak 16. Kalau 16 ini kita tolak lagi dengan 16, kita akan dapat sifar di sini kan, kosong. Kalau kosong, tak logik lah dia patah balik ke 4 kan. Kalau dia tolak 16, dia akan jadi negatif 16. Jadi mungkin bukan gunakan tolak. Kita cuba bahagi. Okey, boleh cuba jaya lah. Kalau tidak berjaya dengan tolak, kita cuba bahagi. Okey. Kalau bahagi, 32 bahagi berapa yang jadi 16? Jadi cara dia, kamu ambil nombor yang pertama yang besar itu, bahagi dengan nombor yang lebih kecil. 32 bahagi 16. Ambil kalkulator. 32 bahagi 16, kamu dapat 2. Okey. Kalau 16 bahagi 2, berapa? Dapat 8. 8 bahagi 2, dapat 4. Jadi memang pola dia tu gunakan bahagi. Jadi macam mana kita mau patah balik ke sini? Ini 32 kan. Kalau semakin ke kanan, dia semakin berkurangan. Kita bahagi. Kalau mau patah balik, kita darab 2 lah. Kalau ke kanan, kita bahagi. Kalau patah balik ke kiri, kita darab. Sebab permulaan dia ni satu nombor yang besar. Okey. Jadi setakat itu boleh. Jadi dua soalan ini, A dan B, kita sudah bincang. Nanti lepas ni kita tengok soalan C dan D. Okey.
Okey, kita teruskan dengan soalan C. Soalan C dia bermula dengan 0.07. Petak kosong 1.12, petak kosong 17.92. Kita perhatikan coraknya tu, dia semakin naik kan, semakin naik. Tapi kalau kita tengok cara dia naik tu, daripada kosong pergi 1 pergi 17, sangat mendadak kan, jauh beza dia. Kalau dia naik dengan mendadak, itu maksudnya dia gunakan operasi darab. Tapi kita darab dengan apa? Itu kita kena cari. Kalau sebelum ini, kalau nombor bersebelahan macam ini, kita senang mau cari beza dia kan. Tapi kalau ada selang petak di sini, macam mana kita mau cari? Okey, dari 0.07 ni didarab dengan sesuatu yang kita belum tahu lagi. Kemudian didarab lagi di sini menjadi 1.12. Jadi macam mana cara kita cari kalau dia berjarak begini? Okey, ambil kalkulator. Okey, ambil nombor yang besar 1.12 bahagi dengan, kita tahu dia darab kan. Jadi untuk patah balik ke belakang, kita bahagikan untuk mau cari beza dia. Kalau pola itu terhasil daripada hasil darab, terhasil daripada operasi darab. Jadi kalau mau cari beza dia, kita gunakan bahagi 1.12 bahagi dengan 0.07, kita dapat 16. 16. Macam mana kita dapat 16? Maksudnya sini darab 4, sini pun darab dengan 4. Tak bolehlah darab 16, dia tidak boleh jadi 1.12, dia akan jadi sangat besar. Kenapa sini 4, sini 4? 16. Jangan bahagi 2 ya, jangan bahagi 2. Kalau bahagi 2, dia jadi 8. 8 pun tak boleh, tidak jadi. Kenapa jadi 4? 16 puncak kuasa, ataupun 4 darab 4 menghasilkan 16. Kita ambil dia punya puncak kuasa tu, 4. Jadi kalau kamu darab, kita test tengok ya, betul ke tidak. 0.07 darab dengan 4 dapat 0.28. Kalau darab lagi dengan 4, 1.12. Jadi confirm lah. Jadi seterusnya kamu akan darab 4 darab 4. Okey. Kemudian D melibatkan pecahan. Dan 2 nombor jadi beri di sini. Yang pertama 1/10. Nombor seterusnya ialah 1. Apa yang kurang di sini? Dia kurang 1/10. Maksudnya itulah pola dia. Dia berkurang 1/10, 1/10, 1/10. Tolak lagi 1/10, tolak lagi 1/10. Macam mana mau tolak tu kalau pecahan? Ambil 1, tolak dengan 1, tekan ABC. Nampak ni ABC. Ada ABC di sini. ABC, 10. 1/10. Jadi kamu akan dapat 9/10. Seterusnya tolak lagi 1/10, tolak lagi 1/10 sampailah ke petak yang terakhir. Jadi soalan yang seterusnya kita sambung lagi. E, F, G, H. Okey, soalan E melibatkan perpuluhan. 0.2, 2.4, 28.8, petak kosong. Okey, corak dia macam mana? Naik kan, semakin naik. Tapi tengok perbezaan dia. Jauh kan, 0.2, 2.4, tiba-tiba 28.8. Jadi maksudnya apa? Darab kan? Kalau perbezaan dia jauh, maksudnya dia gunakan operasi darab. Kalau mau cari apa nombor yang mendarab, memandangkan ni ada bersebelahan, jadi lebih mudah. Kita terus ambil nombor yang bersebelahan. 2.4 bahagi dengan 0.2 dapat 12. Okey, cuba cek ini pula. 28.8 bahagi dengan 2.4
dapat juga 12. Jadi confirm beza dia adalah darab 12. Jadi penuhkanlah sampai ke petak yang terakhir. Okey, F pula melibatkan nombor negatif. Nombor negatif pun sama jugalah, tengok pola dia. Darabkah, bahagikah, tambah atau tolak. Itu saja kita tengok. Cikgu sudah ajar tadi macam mana mau tahu dia tu tambah atau darab ataupun tolak atau bahagi. Okey. Kita tengok beza dia jauh kan? Kalau beza dia jauh, maksudnya dia guna bahagi. Bahagi dengan apa? Ambil nombor yang besar bahagi nombor yang kecil. 80 bahagi 16 dapat 5. Maksudnya dibahagi 5. Kalau mau patah balik sini, darab balik 5. Kalau terus ke sini, bahagi 5 lah. Ke kiri bahagi 5. Ke kanan darab. Mau reverse kan patah balik. Okey. Selesai dengan E dan F. Soalan G. Soalan G melibatkan pecahan. Okey. Kita tengok sini. Kita mau cari beza antara dua nombor ni. Untuk memudahkan kamu samakan dia punya penyebut. Ini 7/12, 2/3. Bolehkah kita jadikan ini pun 12? Boleh. Kita darab dengan 4. Bila kita darab dengan 4, di atas pun darab 4 lah. Jadi sekarang dia sudah jadi 8/12. 8/12 ini 7/12. Nah, lebih mudah kita nampak kan? 8 pergi 7. Beza dia berapa? Itu kan 1/12. Okey. Ini dia tolak 1/12. Jadi seterusnya tolak 1/12. Macam itulah. Kalau nombor bersebelahan mudah. Kita terus boleh cari beza. Okey, yang ini perpuluhan negatif. Okey, sama juga ambil nombor yang bersebelahan ini. Kamu perhatikan jarak dia tidak terlampau jauh. Walaupun dia berkurangan, tapi jarak dia tidak terlampau jauh kan. Jadi mungkin kita guna tolak. Try tolak negatif 4. Oh maaf, bukan tolak ini. Bukan tolak. So, kalau kita perhatikan, ini nombor negatif kan. Kalau nombor negatif, makin dia ke kiri, dia menghampiri sifar kan. Ini negatif 8.1, jalan. Ini negatif 2.1. Kemudian dia akan pergi ke sifar kan. Lepas itu dia pergi ke arah nombor positif. Jadi kalau dia pergi ke sebelah kanan, apa yang cikgu ajar atas garis nombor sebelum ni? Kita akan tambahkan. Okey. Jadi bila tambah, okey, kalkulator negatif, okey, tekan tanda negatif 4/1 tambah dengan buat kurungan pun boleh, negatif 2/1 tutup kurungan. Tekan sama dengan okey, kita dapat 6.2. Okey, baik. Kita cari beza dulu. Tolak macam biasa, 4.1 tolak 2.1. Beza dia ialah 2. Maksudnya daripada negatif 4.1 ke sini dia tambah 2. Cuba kamu tambah 2. Tambah 2, dia akan jadi negatif 6.1. Tambah 2 lagi, dia akan jadi negatif 4.1. Tambah 2 lagi, tambah 2 lagi. Okey. Kenapa bertambah? Kenapa kita tambah? Sebab dia semakin ke kanan. Okey.
Jadi dia bertambah 2 daripada nombor sebelumnya. Okey, jadi selesai sudah semua soalan. Lepas ini kamu cuba buat sendiri. Lepas siap boleh hantar. Ada pertanyaan boleh tanya lagi.